Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ni saya nak kongsikan 3 perkara. Kata ulama, 3 perkara jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari. 3 perkara ni sangat penting. Jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari.
Yang pertama, kata ulama, jangan tinggalkan perkara yang pertama, iaitu menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu. Hadir diri ke dalam majlis ilmu. Dalam masa sekarang ni, kita tak dapat nak duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Terhad dalam keadaan ujian COVID-19 ni. Tapi tak apa, alhamdulillah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ada alternatif, iaitu kuliah online. Kuliah online pun majlis ilmu juga, tapi tak samalah kita berhadapan dengan guru secara berdepan duduk dalam majlis ilmu, tapi dikira majlis ilmu. Menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu, tu kata ulama, tiga golongan manusia yang bertuah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga golongan ni bertuah sangat-sangat dihidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama yang bertuah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu golongan berilmu, yakni ulama. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Iblis berdiri di depan pintu Masjidil Haram. Ketika tu dalam masjid ada dua orang. Tengah tidur seorang, tengah berdiri sembahyang seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Iblis, dia berdiri tunggu dekat orang yang tengah sembahyang. Iblis tak tunggu dan ganggu orang yang tengah tidur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Iblis kalau jumpa Rasulullah menggigil tubuh badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Iblis, wahai Iblis, kenapa engkau tak tunggu dan ganggu orang yang tengah tidur? Dan kenapa engkau tunggu dan ganggu orang yang tengah sembahyang? Lalu Iblis menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya yang tengah tidur itu adalah seorang ulama, seorang yang berilmu. Dan yang tengah berdiri sembahyang adalah seorang lelaki yang sembahyang dalam keadaan jahil. Aku kena tunggu dekat orang yang tengah... Iblis tunggu dekat orang yang tengah tidur. Silap. Iblis dia tunggu dekat orang yang tengah tidur. Iblis tak tunggu dekat orang yang tengah sembahyang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa tak tunggu dekat orang yang tengah sembahyang? Tak tunggu dan ganggu orang yang tengah sembahyang. Kenapa tunggu dekat orang yang tengah tidur? Lalu kata Iblis, wahai Muhammad, yang tengah tidur ni adalah seorang ulama, seorang yang berilmu. Kalau aku tak tunggu dekat orang yang tengah tidur ulama ni, aku tak tunggu, aku tak belai dia supaya dia terus tidur, nanti orang yang tengah tidur ni, ulama ni, dia akan bangkit, dia akan bangun lalu menegur si jahil, si lelaki yang sembahyang dalam keadaan jahil. Apa yang boleh kita lihat daripada sirah ini? Iblis tak bimbang. Nak sembahyanglah, tapi jangan mengaji ya. Nak sembahyanglah, tunggu terbalik pun jangan mengaji ya. Kerana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut, ibadah yang dilakukan dan dilaksanakan tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kelebihan ilmu ni. Ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu golongan yang pertama. Golongan yang kedua bertuah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni para penuntut ilmu. Ni tuan-tuan, ilmu ni cukup penting. Tanpa ilmu, ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tu besarnya ilmu ni, besarnya majlis ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sesaat dalam majlis ilmu tanpa memegang pen dan menulis satu huruf pun adalah lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Engkau bersalam dengan orang alim, orang berilmu adalah lebih baik bagi kamu daripada beribadat 1000 tahun." Itu kelebihan majlis ilmu ni. Kelebihan duduk dalam majlis ilmu duduk sesaatnya tanpa tulis satu huruf pun lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Dan duduk dalam majlis ilmu ni dibentangkan sayap, kata Rasulullah, dibentangkan sayap-sayap malaikat. Rahmat turun ke dalam majlis ilmu. Malaikat-malaikat di langit pakat mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Besarnya majlis ilmu ni. Tu ada satu hikayat hadis qudsi dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub. Kitab Al-Jawhar Al-Mawhub ni tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 17 di ruangan hikayat. Ada di bawah sekali muka surat 17, kitab Al-Jawhar Al-Mawhub. Diceritakan ada seorang lelaki ni, ada seorang hamba Allah ni tengah berjalan nak masuk neraka. Tengah-tengah berjalan nak masuk neraka, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, engkau pergilah bertanya kepada lelaki tersebut, adakah ketika hidup di dunia dahulu dia pernah berada dalam majlis ulama, majlis ilmu." Malaikat Jibril alaihissalam jumpa lelaki tersebut dan bertanya, Wahai hamba Allah, ketika hidup di dunia dahulu, adakah engkau pernah duduk dalam majlis ulama, majlis ilmu? Jawab lelaki ni, tiada. Lalu malaikat Jibril alaihissalam balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Wahai Jibril," Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Jibril, engkau pergi bertanya kepada lelaki tersebut, adakah ketika hidup di dunia dahulu dia pernah makan bersama dengan ulama?" Ni Allah nak tunjuk, Allah nak khabarkan kepada kita tentang hebatnya majlis ilmu ni. Adakah ketika hidup di dunia dulu dia pernah makan bersama dengan ulama? Malaikat Jibril alaihissalam bertanya, turun tanya pula, wahai lelaki, wahai hamba Allah, adakah ketika hidup di dunia dahulu engkau pernah makan bersama dengan ulama? Jawapannya tiada. Ya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah kita diberi peluang dapat makan bersama-sama dengan alim ulama, ambil kesempatan. Saya masa Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Musa ada lagi, kalau dekat masjid Taman Selasih Kulim Tok Guru Haji Saleh duk kuliah, saya ambil kesempatan lah, ikut Tok Guru, kot-kot lah. Saya dijemput sama makan dengan Tok Guru. Mbah pula jawatan kuasa masjid tu kenal, tahu, "Ustaz makan sekali." Ya, dapat makan dengan Tok Guru Haji Saleh punya seronok tuan-tuan. Tak makan dengan Tok Guru Haji Saleh punya seronok. Habis kuliah Tok Guru Haji Saleh, bila Tok Guru Haji Saleh ni minum dia teguk sikit ayak aja, dihirup sikit ayak yang baki tu pakat berebut. Saya pun tunggu awal, dapat minum sikit ayak bekas ayak Tuan Guru Haji Saleh minum. Apa berkatnya ulama. Dan dalam kitab ni sebut apa, adakah ketika hidup di dunia dulu pernah makan bersama dengan ulama? Mana duduk sekali, makan sekali dengan ulama. Allahu Akbar. Jawapan lelaki ni tiada. Lalu Allah Subhanahu, malaikat Jibril alaihissalam balik berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau pergi bertanya kepadanya lagi, adakah ketika hidup di dunia dahulu dalam keturunannya ulama ada tak? Pipi tanya, jawapan sama, tiada. Kita lah kalau dalam salah silah keturunan kita ada tok-tok guru, ada orang alim, Allah untunglah. Malaikat Jibril alaihissalam bila lelaki ni jawab tiada, balik berjumpa dengan Allah. Allah berfirman lagi, wahai Jibril, engkau pergi bertanya kepada lelaki tersebut, adakah ketika hidup di dunia dahulu dia pernah tinggal satu qaryah, satu kampung dengan ulama. Tanya-tanya, jawapan tak ada juga. Allah Ta'ala rahmat kalau kita dalam kampung kita, taman kita ada tok-tok guru duduk sekali, tinggal sekali, itulah keberkatan tu. Allahu Akbar. Malaikat Jibril alaihissalam balik berjumpa Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kali yang terakhir, wahai Jibril, engkau pergi bertanya kepadanya kali yang terakhir, adakah ketika hidup di dunia dahulu dia pernah bersahabat, pernah berkasih sayang dengan orang yang sayangkan ulama? Mana adakah ketika hidup di dunia dulu dia baik dengan pengurusi masjid ke, setiausaha pengatur kuliah ke, yang sayangkan, yang rapat dengan ulama ni? Ada tak? Bila tanya yang kali terakhir ni, jawapan dia ada. Dia baik dengan setiausaha masjid, jawatan kuasa masjid yang duk atur kuliah. Lalu malaikat Jibril alaihissalam balik bawa khabar ini bahawa dia pernah berkasih sayang, bersahabat dengan orang yang sayangkan ulama. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, izinkanlah dia untuk memasuki ke dalam syurgaku dengan berkat ulama. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kelebihan majlis ilmu ni. Golongan yang kedua, kata ulama, yang beruntung hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua apa? Golongan yang kedua, para penuntut ilmu lah. Para penuntut ilmu ni bertuah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nak bagi tahu tuan-tuan tingkatan-tingkatan sedekah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang bersedekah kepada fakir miskin, ganjaran pahala 10 kali ganda. Fakir lain, miskin lain. Fakir ni, apa takrif fakir? Fakir ni kalau dia perlu dalam kehidupan dia RM10 sehari, tapi dia dapat RM5, tu fakir. Miskin pula kalau dalam kehidupan dia cukup-cukup makan dia RM10, dapat pun RM10, tu miskin lah. Cukup lah. Lah ni kalau dalam kehidupan lah ni tuan-tuan, dalam keadaan zaman lah ni 3,000 tu dikira susah lagi lah. 3,000 susah lagi. Bayar rumah, bayar kereta, macam-macam tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang bersedekah kepada fakir miskin, ganjaran pahala 10 pahala. Nabi sambung lagi, siapa-siapa yang bersedekah kepada saudara mara, adik-beradik, ganjaran pahala 70 kali ganda. Tu sedekah lah, kita ada adik-beradik, sedekah adik-beradik yang susah-susah bagi adik-beradik lah. Pasal apa? Silaturahim. Silaturahim ni hubungan kekeluargaan. Kalau ukhuwah ni orang ramai lah. Nabi SAW sambung lagi, siapa-siapa yang bersedekah kepada sahabat handai, kawan-kawan yang susah, ganjaran pahala 700 kali ganda. Dan Nabi SAW bersabda lagi, siapa-siapa yang bersedekah kepada para penuntut ilmu, ganjaran pahala 1000 kali ganda. Nak bagi tahu apa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nilai para penuntut ilmu ni, ganjaran pahala ni 1000 kali ganda kalau kita sedekah kepada para penuntut ilmu. Golongan yang bertuah hidup di atas muka bumi Allah, iaitu para penuntut ilmu yang kedua. Yang ketiga, golongan yang bertuah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala,
orang yang mendengar ilmu. Tuan-tuan lah, kita semua tak tulis, tak apa, dengar pun jadilah bertuah, kata ulama, hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya apa, mendengar ilmu. Kadang kita buka live ni, dengar sambil tidur pun boleh, mendengar ilmu, bertuah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kata ulama apa tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu walaupun kita dengar kuliah secara dalam talian ni online. Dengar juga setiap hari, bagi dapat juga sekali. Yang kedua, perkara yang kedua, jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, bersedekahlah setiap hari walaupun sikit. Ini tuan-tuan, Tuan Guru Syekh Zainul Asri selalu sebut dua amalan yang cukup mustajab. Mustajab, 2 amalan ni jangan tinggal. Amalan yang pertama, tuan-tuan muslimat boleh amal. Amalan yang kedua, orang lelaki je boleh amal. Yang pertama apa? Bersedekahlah setiap hari. Bersedekahlah setiap pagi. Mana orang, kalau orang motivasi tu sebab apa? Sedekah subuh. Sedekah pagi ni, tiap-tiap pagi Allah akan perintahkan 2 malaikat akan turun mendoakan kepada orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, malaikat akan doa supaya Allah tambah lagi, bagi dia cukup, tambah lagi. Dan malaikat yang kedua akan doa apa? Kepada orang yang kedekut, orang yang tidak bersedekah, orang yang bakhil, supaya Allah Allah bagi dia lagi susah. Maksud macam tu tuan-tuan. Hadis tu. Tuan-tuan, sedekah pagi. Sedekahlah setiap hari walaupun sikit. Tapi mustajab ni sedekah pagi. Lepas kita sedekah ni, kita doa. Mari tengok live Tuan Guru Syekh Zainul Asri bersama dengan Ustaz Abid Leo. Dahsyat ni sedekah ni tuan-tuan. Tuan Guru Syekh Zainul Asri kata berlaku zaman Nabi Daud alaihi salam. Zaman Nabi Daud alaihi salam ni ada setiap hari Nabi Daud alaihi salam berkuliah mengajar ni, yang mai dengar kuliah Nabi Daud ni malaikat maut. Lalu malaikat maut ni dia cerita dekat Nabi Daud, habis kuliah cerita dekat Nabi Daud. Kata, wahai Nabi Allah, tu seorang budak tu yang duduk dalam majlis kamu tadi tu, lagi 3 hari dia akan mati. Lagi 3 hari mati. Hari keempat dia tak mai dah. Nabi Daud alaihi salam tengok setiap hari budak ni mai sampai hari keempat pun mai lagi. Hari ketiga tu tengok esok tak mai dah. Tengok hari keempat tu mai lagi. Hari kelima mai lagi. Hari keenam mai lagi. Dok mai juga. Nabi Daud alaihi salam tanya malaikat maut, apa sudah terjadi? Engkau kata dia 3 hari lagi nak mati. Tengok aku duk tengok, kata Nabi Daud dok mai lagi sampai hari keempat, kelima, keenam dok mai lagi. Lalu kata malaikat maut, hari yang ketiga, hari terakhir umur dia tu, hari terakhir kehidupan dia nak keluar daripada majlis ini. Keluar tu dia berjumpa dengan seorang lelaki yang susah, yang miskin, yang memerlukan. Lalu budak ni dia bawa keluar 3 keping, 3 dinar. Duit 3 dinar dia bagi dekat lelaki tersebut yang susah miskin tu. Dengan berkat 3 dinar tu, lalu lelaki yang susah, yang miskin tu angkat tangan doa, ya Allah, tambah murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Tu tuan-tuan, kalau kita sedekah, yang terbaik ni kalau boleh kita bagi dekat tangan orang tu. Kita bagi terus. Bagi tu minta terus dia doa. Ataupun kita bagi tu kita doa, ya Allah, kita doa dia suruh dia amin. Dari mudah ni kita bagi tu suruh dia doa. Allah, dahsyat doa dia.
Lelaki tu doa je, kata malaikat maut, Allah, para malaikat di langit mengaminkan doa lelaki susah tu yang terima 3 dinar tu daripada budak tu. Malaikat di langit pakai amin, lalu Allah makbulkan doa lelaki miskin tersebut, maka budak tu dipanjangkan umur dengan nilai 1 dinar 10 tahun. Maka 3 dinar dia bagi 30 tahun umur dia panjang. Wah, kelebihan sedekah, ya Allah. Tu sedekah waktu pagi ni kita dapat doa apa? Doa malaikat. Tu jangan tinggal tuan-tuan. Setiap hari, setiap pagi sedekah lah. Setelah ni mudah tuan-tuan. Saya pagi-pagi buat macam mana tau? Duit dalam akaun Maybank saya transfer ke akaun Ma'had Tuan Guru Syekh Zaini. Saya minta dekat Tuan Guru Syekh Zaini, saya nak bayar bil elektrik. Tuan Guru pun bagilah nombor akaun TMB tu. Saya nak bayar direct. Saya tak mau masuk ke dalam akaun Ma'had. Saya nak bayar direct. Pagi-pagi setakat mana yang saya mampu lah. Kadang-kadang saya buat macam ni tuan-tuan. Duit kuliah, kalau saya pergi kuliah, orang bagi, contoh orang bagi saya 100, kita tak letak harga kuliah, orang bagi 100 tu saya akan sedekah 10%. Kalau kata duit kuliah 100, RM10 lah. Esok pagi saya akan transfer RM10, saya bayar guna internet banking, kadang-kadang guna JomPay, bayar bil elektrik guna nombor akaun Ma'had tu, Syekh bagi, bayar RM10. Alhamdulillah, doa amal ni macam-macam lah. Allah permudah. Walaupun tak banyak, tapi Allah permudah banyak lah sedekah ni tuan-tuan. Sedekah lah. Ataupun yang kalau tak muslimat, payah nak keluar, nak pergi sedekah, nak jumpa orang, keluar payah, sediakan tabung. Kadang-kadang nak transfer, nak bank in payah, sediakan tabung dekat rumah. Pagi-pagi lepas mayang subuh, bohlah tabung ni. Tabung tu tabung sedekah. Boh, ya Allah. Dia sedekah ni, kata ulama, bila kita sedekah, kita boleh doa dengan sedekah tu. Sekali sedekah boleh doa 70 hajat. Doa 70 hajat kita doa. Doa mustajab ketika sedekah. Sedekah. Cukup bulan, pergi hantar. Pergi hantar dekat sekolah ataupun bank in dalam akaun sekolah. Lah ni senang transfer, macam-macam boleh, cara buat boleh, insya-Allah. Jangan tinggallah sedekah setiap pagi. Yang kedua ni, amalan yang mustajab yang kedua ni, kata Tuan Guru Syekh Zainul Asri, doa ketika antara 2 khutbah Jumaat tu lah. Itu untuk orang lelaki je. Doa antara 2 khutbah tu, bila khatib selesai khutbah pertama, nak bangkit khutbah kedua, masa khatib duduk tu, doa sangat mustajab. Berdoa lah 3 kali, salamun qawlan min rabbir rahim, Allahumma sallimni warhamni. Ulang 3 kali. Habis 3 kali itu, nak doa apa, doa lah. Kalau tak dan, cukuplah memadai dengan doa tu. Salamun qawlan min rabbir rahim, Allahumma sallimni warhamni. Itu kelebihan sedekah. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kelebihan sedekah ni, sedekah jangan tinggal, tiap-tiap hari kena buat. Tu seorang ulama yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni orang tanya, wahai Syekh, apa amalan kamu yang kamu buat, yang kami lihat rezeki kamu ni murah sungguh, rezeki kamu melimpah ruah. Kita tuan-tuan muslimat, tak kaya tak apa, yang penting cukup ya. Cukup, hidup kita tenang, bahagia, tak serabut. Itu yang penting tu. Tak ada utang. Saya kadang-kadang susah hati ni sebab utang lah. Duk usah, ya Allah, doa bagi Allah selesai utang. Tak dapat tidak lah. Nak beli rumah kena utang. Utang ni macam-macam lah. Tapi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, jangan tinggal 3 perkara. Nak murah rezeki, nak cukup keperluan, jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama apa? Sebelum kita tidur, bacalah surah Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah ni surah kekayaan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surah Al-Waqi'ah ni lah. Hadis riwayat Imam Tirmizi.
Sasat. Mana dah? Hadis tentang surah Al-Waqi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Suratul Waqi'ah, Suratul Ghani, fa'aqaruha wa ilmuha auladakum. Surah Al-Waqi'ah merupakan surah kekayaan, maka bacalah ia dan ajarilah ia kepada anak-anakmu. Surah Waqi'ah ni Nabi jamin kita tidak akan jadi miskin, tidak akan ditimpa musibah selama-lamanya. Tu kalau kata Tuan Guru Syekh Zainul Asri, dia suruh amal surah Waqi'ah ni 2 kali sehari. Mana sebelum tidur, sebelum kita di waktu malam sekali. Mana malam ni masa mana pun boleh, antara maghrib dengan subuh lah. Kalau kata kita sebelum tidur tak mau baca lagi, nak baca waktu tahajud pun boleh. Mana sepanjang malam lah, baca sekali. Dan di waktu siang baca pula, lepas subuh baca pula. Kalau tak rajin sangat, baca waktu malam je. Mana jangan tinggal di waktu malam baca surah Al-Waqi'ah. Dia surah kekayaan. Baca surah Waqi'ah. Surah-surah penting ni yang jangan kita tinggal di waktu malam sebelum tidur ni. Surah Waqi'ah, surah kekayaan. Dan yang kedua surah apa? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Diceritakan ada seorang sahabat ni. Sahabat ni dia korek kubur. Gali kubur. Gali kubur, tiba-tiba buat kubur yang lahat tu, kubur sebelah runtuh. Runtuh tu nampak dalam kubur yang runtuh tu, kubur sebelah tu nampak seorang lelaki yang memegang mushaf Al-Quran, lalu membaca. Yang didengari ketika tu penggali kubur tu, sahabat nampak orang lelaki tu baca Quran, yang didengar tu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Baca, terkejut kita kalau kata tengok dalam kubur tampak macam tu. Allah alam lah, salah saya lari. Lalu sahabat cerita dekat Rasulullah, dengar baca surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi. Terkejut tengok dia pegang mushaf tu, tulisan dia mushaf tu daripada mah. Allah, dia alam barzah ni, kalau Tuan Guru Syekh Zainul Asri duk sebut apa, alam canggih. Sana ni tak boleh nak bayang tuan-tuan. Kalau nikmat dalam kubur tu tak dapat bayang tuan-tuan. Allah. Ustaz Ahmad Dusuki duk cerita, jangan tinggal tahajud. Bila kita masuk dalam kubur, kelebihan tahajud ni, apabila kita dapat jawab soalan munkar dan nakir, di kubur kita diluaskan sejauh 70 hasta luas, dan kita akan lihat pemandangan tu hijau, dan kita akan bertanya malaikat, hijau ni mai mana ni? Inilah daripada tahajud yang kamu laksanakan ketika hidup di dunia ni, hamparan hijau. Allah, canggihnya. Dan Nabi SAW bersabda tentang surah Al-Mulk. Yang tinggal dah, saya nak sebut surah Waqi'ah, tapi saya sebut sekali surah Al-Mulk. Dan nanti kuliah akan datang, saya nak bahaskan tentang apa tuntutan Al-Quran. InsyaAllah nanti kuliah akan datang, saya akan membahaskan tentang tuntutan Al-Quran. Apa tuntutan Al-Quran? Apa hak Al-Quran? 5 perkara. InsyaAllah. Dan Nabi SAW sebut apa? Inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha
hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya surah dalam Al-Quran padanya 30 ayat dapat memberi syafaat kepada seorang lelaki sehingga diampunkan. Ia adalah surah Al-Mulk. Allah. Ustaz Ahmad Dusuki cerita dalam kuliah. Ustaz Ahmad Dusuki kan selalu cerita bab alam barzah, kematian. Ustaz Ahmad Dusuki, Ustaz Wadi Anwar, semua syok-syok lah kalau kita dengar. Tuan Guru Syekh Zainul Asri, Tuan Guru Syekh Zaini, Allah menyentuh hati lah. Ustaz Ahmad Dusuki cerita, bila seseorang dikebumikan sebelum mai mungkar nakir, amal-amal soleh dia akan mai dulu. Amal soleh akan mai dulu. Sembahyang kita mai nak tolong kita. Al-Quran mai nak tolong kita. Sedekah mai nak tolong kita. Haji dengan umrah yang kita laksanakan ketika hidup mai nak tolong kita. Zakat, puasa kita nak tolong kita. Mai keliling nak tolong kita. Lalu malaikat munkar nakir mai. Bila malaikat munkar nakir mai je, dia akan halau semua amal-amal soleh yang mai nak tolong kita. Dia halau habis. Amal-amal soleh bila dihalau oleh malaikat munkar nakir, semua lari. Semayang lari, haji dan umrah lari. Haji dengan umrah lari, puasa zakat lari. Satu amalannya dia tak akan lari. Ustaz Marzuki kita disebutkan satu amalan dia tak akan lari. Halau tapi tak lari, iaitu Al-Quran. Iaitu satu surah di dalam Al-Quran yang 30 ayat yang menjadi penyelamat daripada siksa kubur, iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak lari. Dia akan tunggu menghalang munkar nakir sehingga hari kiamat. Allah, ni kelebihan. Jangan tinggal lah. Sebelum tidur surah Al-Mulk jangan tinggal. Baca ayat 30 ayat surah Waqiah, baca. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, rahsia murah rezeki ni yang 3 perkara. Yang pertama, sebelum tidur baca surah Waqiah. Kalau boleh baca 2 kali, malam sekali, siang sekali. Yang kedua, jangan kita tinggalkan amalan murah rezeki ni, amalan rezeki melimpah ruah. Yang kedua apa? Sembahyang duha lah. Sembahyang duha ni, kalau kata guru saya, Tuan Guru Syekh Zainul Asri pun sebut sama. Kalau sembahyang duha ni, paling minimum buatlah 4 rakaat. Jangan buat 2 tu malas sangat. Tapi baru belajar ni buat 2 lah. Tapi kalau nak murah rezeki, dia kena buat 4. 4 rakaat ni boleh, kata Tuan Guru Syekh Zainul Asri, boleh buat 1 salam pun boleh. Macam sembahyang Zuhur tu. Tapi yang lebih baik ni 2 lah. 2 rakaat. Lepas tu kita tambah pula 2 rakaat. Kalau ada hajat besar, buatlah 8 rakaat. Semua hidup sekali, buatlah 12 rakaat. Tapi kalau biasa ni buat 4 lah. Kalau kita ni rajin, buat 8. Tapi kalau biasa-biasa kita amal hari ni, janganlah kurang daripada 4, buat 4. Solat duha ni, Allah akan memudahkan segala urusan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang ketiga, amalan untuk murah rezeki ni, iaitu bersedekahlah setiap hari, walaupun sikit. Sedekah yang paling dahsyat ni, sedekah di waktu pagi, iaitu sedekah lepas main subuh. Dan sedekah ni lagi best ni bila sedekah hari Jumaat. Allah, yang lagi best sedekah bulan Ramadan ya. Tak lama dah kita nak masuk Ramadan. Tapi harian ni, sedekah di waktu pagi ni jangan tinggal lah. Sedekah harian dan sedekah jariah, iaitu sedekah wakaf pun jangan tinggal juga, buatlah. Ada duit buat. Tambah Tuan Guru Syekh Zaini duk bagi tahu dekat saya, Madrasah Ahmadiyah Pokok Tampang yang kita duk selalu dengar live tu. Saya pun live pagi tadi tu daripada page Madrasah Ahmadiyah Pokok Tampang. Madrasah Ahmadiyah Pokok Tampang ni, Tasik Gugur ni, adalah rumah ibu dan ayah Tuan Guru Syekh Zaini. Rumah tu keluarga pun bincang, pakar-pakar bincang, setuju nak serah kepada Tuan Guru Syekh Zaini buat pondok.
Lah ni rumah tu dibuat tempat pengajian lah, kuliah duha secara mingguan. Dan tempat tu nak didirikan pondok. Pondok yang dah beroperasi di Teluk Ayak Tawak, Ma'had Madinatul Ilmi. Tu pondok Tuan Guru Syekh Zaini juga, Ma'had Madinatul Ilmi wa Tarbiyah Teluk Ayak Tawak. Ni pondok yang kedua lah, Madrasah Ahmadiyah ni. Nak dibina, tahfiz pun sekali. Lah ni nak bina, nak cari model permulaan, nak buat pembinaan. Nak buat pembinaan mula-mula pun mau 200,000 juga, tuan-tuan. Ambil peluang berwakaf lah. Kita kenal dah Tuan Guru Syekh Zaini ni, kita pakat-pakat wakaf lah. Tak banyak sikit pun jadilah wakaf. Bagi tahu dekat Tuan Guru sebab wakaf ni, kita nak niat wakaf, kita untuk wakaf pada keluarga kita, mak ayah kita yang telah meninggal dunia ni. Dan sebagai wakaf ni sedekah yang berterusan walaupun kita mati. Tu Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah seorang ulama pernah ditanya. Ada catatan saya. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah pernah ditanya, siapakah orang yang paling berbahagia? Orang bahagia tu siapa? Orang tanya Ibnu Qudamah. Lalu Ibnu Qudamah menjawab, orang yang bahagia ni sebenarnya adalah orang yang apabila nafasnya berhenti, pahalanya tetap mengalir. Walaupun meninggal dah, tapi pahala duk mengalir lagi. Sebab apa? Sedekah jariah, iaitu sedekah wakaf. Yang tuan-tuan, kita nak jadi orang yang bahagia, orang yang bertuah di alam barzah ni, sedekah wakaf buat banyak sikit lah. Jangan sayang tuan-tuan, sebab harta yang kita usahakan semua kita akan tinggal. Yang menjadi milik kita ni adalah apa yang kita wakaf sahaja. Bila sebut tentang sedekah ni, nak pukul 9 dah, insyaAllah dalam masa 5-6 minit lagi saya berhenti. Bila sebut sedekah ni, teringat saya balik khutbah Jumaat 2-3 tahun lepas lah, khutbah Jumaat di Masjid Sungai Gelam, Sungai Petani. Khutbah tu bulan Ramadan. Balik daripada khutbah sampai rumah pukul 4 petang. Sampai rumah pukul 4 petang. Balik buka TV. Biasalah ustaz pun balik buka TV dulu, nak relax, tengok TV dulu. Buka TV, ketika tu ada slot tanyalah ustazah. Ada forum panel jemputan. Ketika tu tanyalah ustazah Asni Mansur, yang suara sedap tu lah. Allah, suara sedap. Ustazah Asni Mansur. Moderator forum tu Da'i Hamidah. Dan panel yang kedua Datuk Rosyamno, KL Gangster. Semua orang kenal Datuk Rosyamno. Saya pernah jumpa Datuk Rosyamno bila saya pergi seminar herba di Lenggong. Di Kolej Lenggong tu, di situ tempat herba lah. Saya memang minat bidang herba, perubatan ni memang minat lah. Datuk Rosyamno ni terkenal dengan dia seorang usahawan yang berjaya. Dia buka pasar raya apa semua, dan dia tanam durian Belanda, dia tanam nangka madu. Memang berjaya lah Datuk Rosyamno ni. Datuk Rosyamno kita jumpa sekali, orang tanya dia, Datuk Rosyamno tentang nama kan. Nama dia Rosyamno. Dia kata nama saya sebenarnya bukan Rosyamno. Nama saya ni nama sebenarnya Muhammad Nur. Nama Muhammad Nur. Tapi biasalah nak bagi glamour apa, saya gabungkan nama ayah saya dengan mak saya. Nama saya Muhammad Nur. Kalau orang sebut Muhammad Nur, tak sedap lah kata dia. Gabung nama ayah dengan nama mak. Nama ayah saya dia kata Syamsuddin, nama mak saya Rubiah. Gabungkan jadilah Rosyam. Nur tu nama saya lah, Muhammad Nur. Rosyam Nur, kata dia macam tu. Dalam forum tu, Datuk Rosyam Nur cerita, ada seorang insan yang menjadi idola saya. Insan ini pernah tinggal sebagai penduduk rumah setinggan. Kata Datuk Rosyam Nur, saya ikut dia idola saya ikut perjalanan hidup. Insan ini
tinggal dekat rumah setinggan, pernah tinggal dekat rumah setinggan, pernah jadi seorang penebak roti canai. Tebak roti canai. Pendapatan ketika tu insan ini, kata Datuk Roshamno, sekitar pendapatan bersih bulanan sekitar 1,500 ke 2,000 ringgit sebulan. Daripada 1,500 ringgit ke 2,000 ringgit sebulan pendapatan bersih tu, insan ini, kata Datuk Roshamno, dia akan sedekah setiap bulan sebanyak 700 ke 1,000 ringgit setiap bulan. Yang baki tu barulah untuk sara hidup, untuk keluarga. Allah tak dapat bayang tuan, kalau 1,500, 2,000 ringgit sebulan, sedekah 1,000. Baki tu banyak mana? Allahu Akbar. Kalau kita gaji 3,000 habis sangat pun, ada lah tak sampai 100 sedekah. Ya tu lah. Ada pula yang kata dekat saya lah, Ustaz, sekupang pun kalau ikhlas Tuhan terima. Tu ayat tuan-tuan. Ayat nak pelepah tu. Sedekah 700 ke 1,000 ringgit sebulan. Yang baki tu, walaupun kata Datuk Roshamno, walaupun dalam bulan tu dia punya sesak, dia punya terdesak, tetap 700 ke 1,000 ringgit sebulan sedekah. Tanpa rasa jemu. Tetapi yakinlah dengan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang bersedekah, Allah akan bagi dia jadi kaya sebelum dia mati. Sedekah ni Allah murahkan rezeki, Allah permudahkan urusan, Allah angkat segala musibah. Tu dah Dr. Yusuf Qaradawi sebut apa? Kelebihan sedekah ni 5 perkara. Yang pertama, Allah akan perbaiki keluarga dan anak-anak kita. Kalau ada masalah rumah tangga, ada masalah anak tak dengar kata, suami ada masalah, isteri ada masalah, sedekah, doa 70 hajat boleh. Sebab apa? Ketika kita sedekah tu doa mustajab, doalah sampai 70 hajat. Yang kedua, Allah akan kurniakan ketenangan jiwa. Allah dengan sedekah ni berkat dia tenang jiwa. Alhamdulillah lah, saya alhamdulillah lah, doa amal 10% sedekah setiap hari daripada hasil pendapatan. Saya kalau kata kuliah malam, esok pagi baru saya sedekah. Saya nak ambil waktu pagi juga. Waktu pagi. Allah akan kurniakan ketenangan jiwa. Yang ketiga, kelebihan sedekah, kata Dr. Yusuf Qaradawi, Allah akan kurniakan keberkatan dalam hidup. Berkat, apa maksud berkat? Yang sikit rasa cukup, tu berkat lah. Yang sukar dirasakan mudah, tu berkat. Yang keempat, Allah akan kurniakan kesihatan. Orang ada yang masalah sakit, sedekahlah. Allah akan ubat. Rasulullah bersabda, ubatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Yang kelima, Allah akan kurniakan taufik dan hidayah. Tu Datuk Roshamno kata, insan ni dia tak pernah jemu 700 ke 1,000 ringgit sebulan sedekah. Allah ubah nasib hidup dia daripada sebulan ke sebulan. Perniagaan dia semakin maju, tahun demi tahun. Dan hari ini, kata Datuk Roshamno, insan ini antara 10 yang terkaya di dalam Malaysia. Harta dia lebih kurang 13 bilion ringgit. Siapa dia? Dialah Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Semua orang kenal Tan Sri Syed Mukhtar. Saya pun diberi peluang 2 kali dapat khutbah Jumaat di Masjid Al-Bukhari. Masjid Al-Bukhari tepi jalan besar tu. Alhamdulillah dapat 2 kali khutbah Jumaat. Wah, Tan Sri Syed Mukhtar ni asal dia yang tu lah tuan-tuan. Daripada tak ada apa, yakin dengan sedekah, Allah ubah hidup dia. Sampai hari ni pun kalau orang minta infak, kalau nak minta infak, nak renovate masjid, kan nak besar masjid, dia Tan Sri Syed Mukhtar ni dia nak, kalau kata nak buat masjid, dia nak masjid tu seorang dia. Mana tanah kosong buat masjid, dia nak bagi ketui tu, sebiji masjid. Dia seorang. Dia passion tu. Allah Akbar, nak bagi tahu apa? Kelebihan bersedekah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak penting lagi. Tajuk sedekah ni banyak tuan. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Abdurrahman bin Auf. Semua kenal sahabat ni. Abdurrahman bin Auf ni sahabat yang sangat kaya lah. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf,
wahai Abdul Rahman, engkau akan masuk syurga dalam keadaan merangkak. Masuk syurga tapi merangkak. Sahabat bila dengar macam tu risau, masuk syurga tapi merangkak. Risau. Lalu menangis teresak-esak Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bila dengar Nabi kata masuk syurga merangkak, lambat. Bapa bila ujian kekayaan ni ada ujian juga. Perhitungan di hari akhirat lama. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Tapi kita nak juga jadi kaya sebab apa? Boleh bantu orang. Cuma ujian akhiratlah lambat. Allah akan perhalusi itu satu persatu. Ada 2 orang lelaki, kata Nabi. 2 orang lelaki ni, dua-dua lelaki soleh. Cerita akhirat lah. Lelaki yang pertama, lelaki soleh yang miskin. Lelaki yang kedua, lelaki soleh yang kaya. Mai hari akhirat, lelaki soleh yang miskin masuk syurga terlebih dahulu. Tunggu dalam syurga lelaki miskin ni, sahabat baik ni, berlalu 500 tahun baru lelaki kaya yang soleh masuk syurga. 500 tahun lepas tu. Allah, kali-kali dengan dunia. Dunia ni kalau 60 tahun, 70 tahun baru sejam setengah akhirat. Kata ulama. Satu hari di hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 500 tahun dunia, Allah, 500 tahun akhirat, berlalu 500 tahun baru lelaki soleh yang kaya tu masuk syurga. Lalu bertanyalah lelaki miskin ni, apa yang membuatkan kau lambat masuk syurga? Aku ingat kalau tak masuk dah, kalau bahasa kita lah. Lalu lelaki kaya yang soleh kata apa? Kalaulah aku tahu harta yang membuatkan aku lambat masuk syurga, aku lebih rela miskin macam kamu sahaja. Sebab apa? Allah akan perhalusi. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersama dengan sahabat, Nabi kata apa? Wahai sahabat, Nabi membaca surah At-Takatsur ayat yang terakhir, "Tsumma latus'alun na yauma idzin 'anin na'im." Nabi pegang. Nabi kata ni ayat yang dalam cawan ni, dalam gelas ni, seteguk ayat ni pasti Allah akan tanya di hari akhirat nanti. Allah tanya tu, Allah akan persoal perhalusi tu. Allah tak tahulah lamanya Allah nak perhitung tu, hanya seteguk ayat. Allahu akbar. Abdul Rahman bin Auf ni punya bimbang, punya susah hati. Berlaku satu peperangan. Habis-habis perang tu, balik-balik sahabat-sahabat Rasulullah ni mendapati kebun-kebun kurma milik mereka, buah kurma masak ranum sampai jadi kurma yang rosak lah. Masak ranum luruh habis kat pokok. Sahabat-sahabat menanggung kerugian sebab apa? Balik pada perang yang lama, balik-balik buah kurma masak ranum luruh kat pokok habis. Jadi apa? Jadi buah kurma yang rosak. Sahabat-sahabat ni ramai yang ada kebun kurma. Semua hasil sara hidup ni semua daripada hasil kebun-kebun mereka lah. Bila kurma rosak, sahabat-sahabat menanggung kerugian. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, dia ambil kesempatan. Dia kaya. Dia tolong para sahabat Nabi SAW. Dia tolong, dia beli habis kurma-kurma busuk ni, kurma-kurma rosak yang rosak ni, yang tak boleh nak jual, tak boleh nak apa ni, busuk ni. Dia borong, dia beli secara borong. Sehingga riwayat menyebut habis harta dia. Dia jadi miskin selepas beli kurma rosak milik para sahabat. Beli tu semata-mata nak tolong je. Dia menjadi miskin setelah itu sebab apa? Menolong sahabat beli kurma rosak. Dia punya seronok. Sebab apa? Jadi miskin. Nabi sebut masuk syurga lambat, merangkak. Sebab apa? Harta banyak. Ni aku dah jadi miskin dah. Seronok sahabat Abdul Rahman. Beberapa minggu selepas tu, ada seorang kaya, seorang pembesar di satu negeri, berlaku penyakit misteri dekat negeri tu. Penyakit misteri, penyakit kronik yang tak ada ubat. Tobek-tobek, Tok Nujum pun buat kajian, tak ada ubat. Melainkan penawar untuk penyakit misteri ni, kurma busuk.
kurma rosak. Pembesar ni, pemimpin ni masuk ke Madinah, nak cari kurma busuk. Para sahabat yang memiliki kebun kurma kata, tak ada, habis dah kurma kami, semua habis dah. Semua dibeli, diborong oleh Abdul Rahman bin Auf. Kalau nak pergi cari Abdul Rahman. Pembesar ni, pemimpin ni kata apa, khalifah ni kata apa, pergi jumpa Abdul Rahman. Pergi jumpa Abdul Rahman. Khalifah ni pergi jumpa Abdul Rahman, minta nak beli kurma rosak tu. Abdul Rahman kata, tak payah beli ya. Ambil je. Amirul Mukminin ambil saja. Tuan ambil kurma tu. Aku beli ni nak tolong sahabat yang susah, yang kerugian sebab akibat kurma tak boleh jual. Ni ambil saja. Khalifah ni kata apa? Tak ada nak beli juga kurma ni. Nak beli. Tu bincang mai tetap apa pemimpin ni, khalifah ni dia nak beli juga, dia tak mau ambil saja. Abdul Rahman suruh ambil saja. Khalifah ni dia beli kurma rosak tu dengan harga kurma baru. Dengan harga kurma baru, disebabkan penting sangat nak kurma ni untuk tolong rakyat dia yang sakit kronik tu. Beli kurma Abdul Rahman yang rosak tu dengan harga kurma baru 10 kali ganda. Selepas berlaku jual beli tu, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menjadi 10 kali ganda lebih kaya daripada mula-mula tu. Allah. Itulah janji Allah, janji Rasulullah dengan orang yang bersedekah. Allah, tu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni dalam riwayat menyebut dia dekat pejabat beliau buka 2 kaunter. Kaunter pertama, siapa-siapa nak pinjam, nak berhutang, boleh pinjam, boleh berhutang, tapi tak payah bayar. Kaunter kedua, nak berhutang, nak pinjam, kena bayar. Kaunter pertama, ramai para sahabat duk beratok nak pinjam sebab apa? Tak payah bayar. Dalam keadaan tak pinjam, berhutang, tak kena bayar tu, dia pergi jumpa dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sambil menangis. Wahai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin pun tanya, wahai Abdul Rahman, apa yang membuat kau menangis? Wahai Ummul Mukminin, aku menangis kerana harta aku banyak. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau harta banyak, apa banyakkan sedekah? Sedekah banyak lagi. Aku dah banyak sedekah sampai bagi berhutang tak kena bayar. Lagi aku sedekah, tiap-tiap dinar dan dirham yang aku sedekah, pasti Allah ganti balik. Pasti Allah ganti balik. Bila masa aku naik, bila masa apa orang kata apa? Lagi aku sedekah, lagi aku Allah tambah rezeki. Bila masa harta aku nak habis, lagi aku bagi, lagi banyak. Allah, dia menangis teresak-esak di hadapan Ummul Mukminin, lagi aku bagi, lagi Allah tambah rezeki. Tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kata ulama, jangan tinggal bersedekahlah setiap hari walaupun sikit. Ni saya nak baca ayat Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Orang yang nak meninggal dunia ni, nak meninggal ruh dekat kerongkongan ni, halqum dah. Dia tak minta lain dah, dia minta satu ya sedekah. Ni ada dalil dalam ayat 10 surah Al-Munafiqun. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ minas solihin. Yang bermaksud, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Minta apa nak minta? Nak sedekah ya. Nak bagi apa? Keajaiban, kelebihan bersedekah ni cukup besar. Allah, nah kita pakai sedekah lah. Sedekah lah walaupun sedikit setiap hari. Sikit pun tak apa. Setiap hari jangan tinggal sedekah.
Dianjurkan sangat-sangat. Sebab apa? Sedekah waktu pagi, sedekah subuh ni pasal Allah hantar 2 malaikat yang mendoakan kebaikan bagi orang yang bersedekah, mendoakan keburukan bagi orang yang bakhil. Allah, mudah-mudahan insya-Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jangan tinggal 3 perkara. Yang ketiga, yang terakhir, ziarah lah. Kata ulama, sebaik-baik ziarah ke rumah Allah, iaitu solat berjemaah. Tak apalah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau diberi peluang dapat solat berjemaah, pergi solat berjemaah. Kalau tak dapat peluang, berjemaah di rumah dengan keluarga. Sebaik-baik ziarah adalah ziarah ke rumah Allah. Ziarah ni banyaklah, ziarah kubur. Kalau nak ingat mati ni kena ziarah kubur. InsyaAllah 3 perkara ni jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan tinggal. InsyaAllah kalau boleh buat. Tak dapat banyak pun, sikit pun jadilah. Jangan kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tu jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan cari waktu lapang untuk beramal, kita lah kena melapangkan waktu untuk beramal. Ingat Allah di waktu kita senang, Allah akan ingat kita di waktu kita susah. InsyaAllah saya berhasrat malam esok nak buat kuliah live lagi untuk tajuk hak dan tuntutan Al-Quran. Malam esok, hari Sabtu malam Ahad, malam esok saya kuliah saya di Pulau Pinang lagi, tapi tak boleh nak pergi. Saya ambil kesempatan kuliah online seperti malam ni lah. Malam esok tajuk hak dan tuntutan Al-Quran, 5 perkara. Saya akan bahaskan hak dan tuntutan Al-Quran beserta dengan hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok, tajuk hak dan tuntutan Al-Quran. Dan saya nak ulang sekali lagi lah, seperti mana saya ulang pada kuliah live pagi tadi, iaitu produk saya SF Fibers Clean. SF Fibers Clean ni dia kelebihannya untuk membantu mencuci usus kita lah. Sebab apa? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Rasulullah SAW bersabda, perut manusia itu tempat segala penyakit, manakala pencegahan itu pokok dari segala pengubatan. Mana penyakit kita punca daripada perut kita. Cegah adalah pokok dari segala pengubatan. Menurut pandangan seorang pakar perubatan tentang kepentingan usus yang sihat, pakar perubatan dalam kitab The Healing Power, Dr. Bernard Johnson berkata, 95% penyakit berasal dari usus yang kotor. Usus ni lah 95% penyakit punca daripada perut kita, usus kita. Bila perut kita banyak toksin, usus kita masalah, berak, dia buang air besar ni, berak ni dia kena berak lawas elok ni sehari 2 kali. Kalau berak tak lawas, najis pula, macam najis kambing ya, tu memang masalah usus kita lah. Jadi sembelit. Ada yang bagi tak ke saya, sampai ustaz kalau kata buang air besar ni sampai kena korek dengan jari lah. Allah, tu masalah tu, dia lama-lama jadi boseh. 95% penyakit asal daripada usus kita yang kotor. Berak sihat kena sehari 2 kali. Kalau kata 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada yang bagi tak seminggu sekali baru berak. Allah, jaga tu punca nak jadi penyakit-penyakit yang lain lah. 95% penyakit berasal daripada usus yang kotor. Dr. Bernard Johnson berkata lagi, setiap tisu dibekalkan dengan darah yang dibekalkan dari sistem usus. Apabila usus kita kotor, maka darah juga akan kotor. Oleh itu, sistem usus mesti dipulihkan sebelum pemulihan bahagian badan yang lain boleh dilakukan. Fiber saya ni, antara bahan yang saya masukkan, sebab saya buat kajian sikit, saya minat bidang herba, saya buat kajian lah tentang bahan-bahannya ni. Antaranya bahan yang saya masukkan iaitu lemon. Lemon ni cukup banyak kelebihan dia lah, menurunkan berat badan, menurun kadar gula dalam darah. Lemon untuk darah tinggi, kecil manis, cukup bagus lah lemon ni. Lemon ni untuk orang yang nak kurus, nak diet, dia boleh cukup bagus lemon ni. Lemon. Yang kedua, saya masukkan dalam fiber ni almanna. Almanna ni gam Arabik. Almanna ni baik untuk buah pinggang. Tuan Guru Ustaz Siddiq Noh jual almanna serbuk.
Al-Manna saya masuk dalam bahan ni lah. Serbuk, dia jual serbuk. Dia kata apa, setiap malam buh dalam dua camca serbuk tu bancur dengan air kosong, syaka minum. Dia kata banyak yang dah cuba, yang dah buat dialisis dah, dia baik untuk buah pinggang. Dah buat dialisis dah, baik untuk buah pinggang. Sebab serat dia tinggi, fiber dia tinggi. Al-Manna ni, tuan-tuan yang nak beli yang ketui tak apa, rendam minum baru dia untuk menguatkan buah pinggang. Saya beli yang serbuk, saya selalu beli yang serbuk. Saya dah dalam fiber saya dah buat Al-Manna dah. Kadang-kadang seronok nak tambah lagi, beli pula serbuk buah dua camca campur dengan fiber, minum. Dia baik untuk buah pinggang. Kata Tuan Guru Ustaz Sidino yang dah dialisis dah beli memang dialisis ni susah nak pulih memang tak boleh dah. Tapi dia seminggu 3 hari juga kena cuci darah dialisis. Minum Al-Manna, dia kata setiap hari. Pesakit dialisis cerita apa Ustaz, daripada 3 kali seminggu, Alhamdulillah dah tinggal 2 kali lah. Doktor kata buat 2 kali cukup lah. Dan orang yang sama bagi tahu pula beberapa bulan selepas tu, daripada 3 kali jadi sekali. Tu kelebihannya lah. Mana menjimatkan masa kita. Allah, kelebihan Al-Manna. Yang ketiga yang saya masukkan dalam fiber ni iaitu timun. Timun ni, jenis-jenis timun ni baik untuk batu karang sebab dia sejuk. Dia boleh menghancurkan batu karang. Dan kita masukkan inulin. Inulin ni probiotik. Inulin, perisa dia kita masuk perisa strawberry. Strawberry pun kita bubur juga. Strawberry kita perisa strawberry dan strawberry sendiri. Strawberry ni jenis berry-berry ni dia banyak khasiat. Pemanis tu kami gunakan gula organik, iaitu yang dia rendah dia kalori dia tu, tapi gula orang panggil gula sihat lah. Kita pun buat tak banyak, bagi rasa-rasa manis aja. Dan kita masukkan cuka apple, kulit apple hijau. Ni antara bahan-bahan yang penting. Daun sena kita masuk sikit dah, ekstrak sikit je untuk pelawas. Daun sena ni kata sahabat saya yang memang mahir bidang herba, dia tak boleh amal macam teh tu. Orang nak jual teh sena, teh bagus tuan-tuan untuk lawas, tapi dia tak boleh amal sangat-sangat. Sebab apa? Dia menipiskan kulit dinding usus kita. Sikit-sikit tak apa. Macam saya buat ekstrak sikit je. Dia tak bubuh macam teh tu. Ekstrak untuk memudahkan pembuangan yang besar lah. Siapa-siapa yang baca kelebihan fiber ni, memudahkan proses pembuangan air besar kita, mengurangi risiko kanser usus, membersihkan usus besar dan kecil, membantu menurunkan kadar gula dalam darah bagi pengidap penyakit kencing manis, mengawal dan menurunkan kolesterol, membuang angin, menurunkan berat badan, mengurangi risiko buasir dan sembelit, membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Itu kelebihan. InsyaAllah semuanya biiznillah setakat dah saya duk bagi orang cuba ni. Antara yang cuba dah Tuan Guru Syekh Zaini kita sendirilah. Alhamdulillah. Tuan Guru Syekh Zaini cerita apa sampai biasalah dia boleh berumur, dia main masalah susah nak buang air besar ni. Kata dia kata Tuan Guru Syekh Zaini, dia kena makan jagung, kena makan betik, tapi larat nak makan betik, larat nak makan jagung hari-hari. Tapi bila ada fiber ni memudahlah. Bancur satu secet, satu cecek ya, bancur dengan air kosong, minum waktu nak tidur jadi waktu malam, 1 hari 1. Nak selang boleh, iaitu bila kita dah minum 3 hari berturut-turut, hari yang keempat tu kita boleh selang dah. Selang sehari, selang 2 hari tak apa dah. Tapi ada yang bagi tahu saya tak boleh selang Ustaz. Kalau selang payah nak buang air besar pula. Dan ayak pula jangan bagi kurang. Ayak ni macam badan saya dia kena 3 liter sehari. Dia kalau kata 70 kilo, 80 kilo, mau 3 liter, 4 liter sehari. Kalau kata 60 kilo ke bawah tu 3 liter jugalah. 3 liter air kosong, kena penting air kosong ni. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok dengan tajuk tuntutan Al-Quran, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir, siapa-siapa yang berhajat untuk perubatan Islam, ada masalah gangguan makhluk halus, sihir, santau, tentang perubatan Islam ni, insyaAllah saya boleh bantu. Nak mai ke tempat saya pun boleh. Dan rawatan jarak jauh pun saya buat juga. Rawatan jarak jauh, kita duduk sini, kita doa.
Kita ada kaedah-kaedah lah buat rawatan jarak jauh, ruqyah jarak jauh pun boleh. Ada orang bertikai. Boleh ke ustaz buat jarak jauh? Guru saya bagi dalil mudah aja. Kalau mak kita sakit di kampung, kita balik, kita doa, kita sembahyang hajat. Kalau mak kita sakit, kita tak boleh balik, kita duduk dari jauh, kita buat apa? Kita doa, sembahyang hajat. Kaedah macam tu jugalah. Saya pun doa, saya ruqyah, sama aja. InsyaAllah nak bagi sembuh ni semua dia biiznillah. Tapi alhamdulillah 12 tahun dah saya duk buat rawatan. Alhamdulillah jarak jauh pun saya pernah dapat testimoni, jarak dekat berubat berdepan pun saya dapat testimoni. Semuanya biiznillah. Bila kita ikhlas, tawajuh dengan Allah, doa, semuanya milik Allah. Sebab apa yang nak bagi Allah? Kata Tuan Guru Dr. Harundin, ada yang mai jumpa Tuan Guru Dr. Harundin berubat tak sembuh. Tapi orang yang sama pergi jumpa anak murid Tuan Guru Dr. Harundin, sembuh dengan izin Allah. Sebab apa? Yang bagi sembuh bukan manusia, yang bagi sembuh semua Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar jauh ke dekat, kalau Allah nak izin sembuh maka sembuh, insya-Allah. Insya-Allah. Dan di tempat saya urutan membetulkan tulang, kiropraktik, orang panggil body alignment, saya buat yang macam urut terpaksa kena mai lah. Kiropraktik nama saya buat kiropraktik lah. Urut saya tak ada nak buat badan letih. Tapi kalau untuk urut orang perempuan, saya ada beberapa orang sahabat, kakak-kakak ni yang belajar urut sekali, dia orang boleh buat, insya-Allah. Antara mereka ada 3 orang. Yang pertama Puan Mas Zura, Puan Mas Zura, tinggal di Pinang Tunggal, Sungai Petani, Taman Seraya Emas, Pinang Tunggal, Sungai Petani. Puan Mazura ni dia buka spa di Rindu Salon and Spa Muslimah lah. Di Rindu Salon and Spa. Minta Puan Mazura tolong iklan sikit di ruangan komen tu, ada siapa-siapa yang berhajat. Puan Mazura ni dibuka salon and spa untuk gunting rambut muslimat ada, untuk spa muslimat ada, mandi susu, mandi bunga adalah, untuk seri pengantin semua tu adalah, insya-Allah. Dan dia buat juga bekam sunnah, dia buat juga urutan tradisional, urutan 3 hari macam orang kampung nak buat tu, urutan selepas bersalin, urutan kiropraktik pun dia buat, membetulkan tulang belakang macam Master Ang Sungai Petani buat, dia pun boleh buat, saya pun boleh buat, insya-Allah. Macam saya kiropraktik lah. Pasal kiropraktik ni betul tulang bone adjustment, body alignment ni dia tak payah buka aurat. Kalau urut biasa kena buka aurat untuk orang perempuan ya. Buat urut, insya-Allah Puan Mazura ni boleh buat di Sungai Petani, Taman Seraya Emas. Siapa-siapa yang berhajat, untuk muslimat yang berhajat di kawasan Sungai Petani, bolehlah menghubungi Puan Mazura di nombor talian yang akan dimasukkan di ruang komen oleh Puan Mazura di Rindu Salon and Spa, dan dia pun ada produk-produk yang dia nak kongsikan, insya-Allah. Dan yang kedua Puan Rohana ni di Penaga. Puan Rohana dengan Puan Rohani ni mereka berdua ni kembar, dua beradik lah, kembar. Puan Rohani mereka buat urutan tradisional, perubatan Islam pun buat juga. Puan Mazura pun perubatan Islam buat juga, urutan tradisional. Siapa-siapa yang nak mengurut lepas bersalin apa semua ni buat. Puan Rohana dengan Puan Rohani ni daripada Penaga, Kepala Batas, Pulau Pinang. Siapa-siapa yang berhajat boleh berhubung dengan mereka di ruangan komen. Mereka akan masukkan nombor telefon, insya-Allah. Yang baik datangnya daripada Allah, yang tidak baik juga daripada Allah. Tapi atas kelemahan dan kekurangan saya sendiri, mohon kemaafan terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok dalam solat kuliah online dengan tajuk Hak dan Tuntutan Al-Quran, insyaAllah. Sekian aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.